Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurzihan binti Badri dari SMK Datuk Haji Hassan Noh, Penaga Pulau Pinang. Dalam siri Ulang Kaji Express BMSPM 2020, kali ini Cikgu ingin berkongsi beberapa panduan dan juga petua untuk menulis rumusan yang cemerlang. Semoga para pelajar dapat mengikuti video ini dan seterusnya mendapat manfaat supaya pelajar lebih jelas dan lebih yakin masuk ke Dewan pada 22 Februari ini. Mari kita lihat dan semoga dapat membantu anda menghadapi SPM kelak. Jom kita lihat. Petua pertama ialah pelajar mesti mengenal kata kunci yang terdapat dalam arahan soalan, iaitu selepas perkataan tentang pelajar jumpa kata kunci. Contoh di sini ialah peranan. Apabila pelajar telah mengenal pasti kata kunci, pelajar mestilah menukar kata kunci tersebut dengan perkataan yang sinonim. Di sini cikgu kongsikan kata kunci dan perkataan sinonim yang boleh pelajar gunakan untuk menukar kata kunci. Pastikan pelajar menghafal setiap perkataan tersebut supaya mendapat markah dalam bahagian pendahuluan. Baiklah, untuk ayat pendahuluan, pelajar hanya perlu menulis satu sahaja ayat pendahuluan, iaitu dengan menukar kata kunci. Contohnya di sini rumusan membincangkan fungsi-fungsi persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Fokus kedua, pelajar tak perlu tukar. Seterusnya, pelajar mesti meletakkan isi yang lengkap dan ayat yang gramatis. Pastikan ada subjek dan predikat bagi setiap isi tersurat dan tersirat, serta pelajar perlu mengambil keseluruhan isi, jangan buang ataupun tambah perkataan lain. Pelajar juga boleh menggunakan penanda wacana bagi memastikan terdapatnya kesinambungan isi. Seterusnya, penulisan rumusan, iaitu pelajar perlu menulis dalam 4 perenggan, iaitu perenggan pertama untuk ayat pendahuluan, perenggan kedua untuk isi tersurat sekurang-kurangnya 6, perenggan ketiga untuk isi tersirat sekurang-kurangnya 2 dan perenggan keempat ialah ayat kesimpulan. Baik, untuk memulakan perenggan kedua, iaitu untuk perenggan isi tersurat, cikgu nasihatkan pelajar kekalkan fokus pertama, iaitu peranan-peranan untuk memulakan isi tersurat. Jika pelajar memberi sinonim dengan betul, maksudnya semua isi pelajar akan diterima dengan tepat. Tapi jika pelajar tersilap memberikan sinonim, isi tersurat pertama juga akan salah jika pelajar menggunakan perkataan yang pelajar tukarkan tadi. Jadi kekalkan untuk fokus pertama yang terdapat dalam arahan soalan untuk perenggan kedua. Dan petua yang terakhir ialah pastikan panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kerana jika pelajar menulis lebih daripada 120, isi pelajar tidak diberikan markah. Baik pelajar, daripada arahan soalan 1 rumusan, iaitu baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklat. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi untuk menjimatkan masa, daripada arahan soalan ini saja pelajar sudah boleh menulis ayat pendahuluan rumusan. Jadi kita jumpa perkataan tentang di sini dan juga selepas perkataan tentang kita jumpa kata kunci iaitu kebaikan. Jadi sinonim perkataan kebaikan ialah manfaat ataupun
faedah. Jadi pelajar boleh catat terlebih dahulu di sini. Kemudian pelajar boleh terus menulis di sudut kiri atas kertas soalan ayat pendahuluan, iaitu pelajar mula dengan rumusan membincangkan. Okey, membincangkan tadi kata kunci kita tukar kepada manfaat. Membincangkan manfaat. Okey, makan coklat. Okey, untuk arahan fokus yang kedua, kita tidak perlu tukar apa-apa dan terus saja salin. Dan cara-cara memajukan. Memajukan industri coklat. Baik, jadi pelajar sudah mendapat ayat pendahuluan. Seterusnya, pelajar membaca petikan untuk mencari isi yang tersurat. Jadi, isi tersurat di sini kita lihat pada fokus pertama, iaitu kebaikan tadi yang kita akan tandakan dengan S. Baik, sejak turun-temurun, coklat telah digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis makanan. Jadi, cikgu tidak akan bacakan semua di sini. Selalunya jika dalam karangan pun, perenggan pertama ini ialah perenggan pendahuluan. Jadi, dalam perenggan pendahuluan biasanya tiada isi, tetapi pelajar mesti membaca petikan ini sehingga habis perenggan 1. Kadang-kadang ada juga isi dan kadang-kadang berada di ayat-ayat terakhir dalam perenggan pendahuluan. Okey, jika pelajar baca di sini, kita tidak akan jumpa faedah ataupun manfaat makan coklat. Okey, jadi kita terus kepada perenggan kedua. Salah satu daripada penanda untuk isi juga ialah penanda wacana. Jadi pelajar nampak selain itu di situ. Jadi selepas selain itu kita tahu selepas itu mestilah isi tersurat. Jadi kita gariskan untuk isi yang keenam. Okey, letakkan makan coklat dulu di bahagian pertama kesimpulan, kerana kesimpulan kena ada dua elemen, iaitu seruan dan juga kesannya. Makan coklat agar, mesti ada agar atau supaya. Kemudian letakkan harapan pelajar. Okey, kesimpulannya siapa kita hendak seru? Setiap individu boleh juga, setiap orang boleh makan coklat. Okey, setiap individu
mesti ada hendaklah atau perlulah ya. Hendaklah makan coklat agar kesihatan terjamin. Okey, kita ambil yang umum yang merangkumi keseluruhan petikan. Masa yang dicadangkan untuk pelajar menjawab soalan rumusan ialah 40 minit. Jadi untuk mencatat semua isi di atas kertas soalan, pelajar perlu memperuntukkan sebanyak 20 minit dan kemudian pelajar menulis rumusan lengkap 20 minit yang kedua. Baiklah, sekian saja perkongsian tentang soalan rumusan, iaitu soalan 1 dalam kertas 2. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Teruskan memberi sokongan kepada cikgu juga dengan like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Zihan. Sampai jumpa lagi. Bye. Baik, untuk isi